tuan-tuan, bila dalam hadis ni disebut orang tua diberi keringanan, tuan-tuan boleh ambil maklumlah supaya jelas, supaya tuan-tuan tak keliru atau ada syubhat. Orang tua letak terus kurungan yang tidak mampu berpuasa. Nanti timbul pula isu, aku dah tua ke belum? Tua muda ni kan boleh jadi subjektif kan. Jadi tuan-tuan, bila orang tua letak dalam kurungan yang tidak mampu berpuasa, diberi keringanan untuk tidak berpuasa, termasuk dalam kategori atau termasuk dalam golongan yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa ialah orang yang sakit berpanjangan. Sakit berpanjangan lawan dia orang yang sakit biasalah, kita kata orang yang ada harapan sembuh. Yang sakit berpanjangan ni maknanya tak ada harapan untuk sembuh. Mereka juga diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Tinggal lagi mereka perlu membayar fidyah bagi makan pada orang miskin untuk setiap hari mereka tidak berpuasa itu. Ada perbezaan pendapat dalam kalangan para ulama mengenai perempuan atau kaum wanita yang mengandung atau menyusu yang berbuka di bulan Ramadan itu kerana tidak mampu atau kerana khawatir kesihatan kandungan dia atau kesihatan bayi yang disusu tu. Ulama berselisih pendapat tentang sama ada wajib qada atau tidak dan sama ada perlu membayar fidyah ataupun tidak. Tinggal lagi saya secara peribadi condong kepada pendapat yang mengatakan bahawa perempuan yang mengandung atau menyusu yang tidak mampu berpuasa atau dia khawatir jika dia berpuasa, dia boleh berbuka tanpa perlu qada, cukup dengan membayar fidyah. Ini dijelaskan dalam hadis dan asar-asar. Saya bacakan di sini secara sepintas lalu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wada'a 'anil musafir syatra as-salati was-shaum 'anil musafir wa 'anil murdhi' wal hubla." Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan setengah daripada solat, yakni dikasarkan solat itu, dan tidak mewajibkan puasa bagi orang musafir dan wanita yang hamil dan yang menyusu. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Dan asar daripada Ibn Abbas dalam beberapa lafaz, dia mengatakan wal hubla wal murdhi' idza khafata atarata wa at'amata kulla yawmin miskina. Perempuan yang menyusu dan yang mengandung, sekiranya dia khawatir akan bayinya, bolehlah dia berbuka dan memberi makan. Memberi makan yakni membayar fidyah. Dalam lafaz yang lain, Ibn Abbas mengatakan apabila dia melihat seorang ibu mengandung atau ibu yang menyusu, kata Ibn Abbas, anti minal ladzina la yutiquna as-siyam, alaikal jaza wa laysa alaikal qada. Kamu terdiri daripada kalangan mereka yang tidak berkemampuan. Hendaklah kamu memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan tanpa perlu menggantinya, yakni tanpa perlu qada. Dalam lafaz yang lain, idza khafatal hamil ala nafsiha wal murdhi'u ala waladiha fi ramadan yuftiran wa yut'iman makana kulla yawmin miskina wa la yaqdiyani sauma. Sekiranya perempuan hamil itu khawatir akan dirinya dan perempuan menyusu khawatir akan bayinya pada bulan Ramadan, mereka berdua boleh berbuka dan memberi makan bagi setiap hari yang ditinggalkan tanpa perlu mengganti puasa mereka. Asar-asar ini semua disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Penjelasan daripada beliau bahawa perempuan yang hamil atau menyusu, jika dia tidak mampu puasa atau dia khawatir atas bayinya, ada beza di situ tuan-tuan. Dia tak mampu puasa, jelaslah kalau dia rasa lemah lah, atau mungkin dia rasa kuat untuk puasa tapi dalam masa yang sama dia takut atas bayi dalam kandungan atau bayi yang disusui, maka dia tak wajib puasa Ramadan itu, memadai dengan membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin tanpa perlu qada, seperti yang dijelaskan dalam asar Ibn Abbas tadi.